Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard biqudratihi wa dabbaral umura fid darain bihikmatihi. ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين صلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين سلم معزم إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam ini kerana kita diimamkan oleh tetamu khas kita dari Mesir yang ditemani oleh Syekh Muhammad Abdul Hamid Qulaib, juga dari Mesir, yang sama-sama kita maklum. Muazzin kita Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin serta perkenannya dapat kita berada dalam masjid pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada malam ini, sebagaimana yang saya janjikan dalam siri sebelum ini, saya telah memetik beberapa pandangan dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencadangkan kepada kita supaya kita melakukan sesuatu apabila kita tidak mampu melakukan sesuatu, sebagaimana yang disebut dalam kenyataan setengah daripada para sahabat, man ajaza an samaniyatin fa alaihi bi thamaniyatin ukhra. Siapa yang tidak dapat melakukan 8 perkara, maka hendaklah dia lakukan 8 perkara untuk mendapat fadilatnya. Pada siri yang lalu telah saya sebutkan 2 perkara, iaitu, saya ulang sekali lagi, barang siapa nak dapatkan fadilat salat qiyamul lail sedangkan dia tidak mampu kerana sesuatu sebab mungkin, maka hendaknya janganlah ia melakukan maksiat di siang hari. Yang kedua, barang siapa nak dapat fadilat siyamut tatawwu', iaitu puasa sunat, wa huwa muftir, sedangkan dia tidak puasa, falyahfaz lisanahu, hendaklah dia mengawal lidahnya dari melakukan pembohongan, pengupatan, penipuan, berhasad dengki dan sebagainya. Saya cuba sambung malam ini yang ketiganya, man arada fadlal ulama fa'alaihi bitafakkur, yang berarti kira-kira barang siapa nak dapat fadilat ulama, fadilat orang-orang alim. Orang alim ni banyak kelebihan dia, kita tahulah, dengan amalannya, dengan ilmunya, dengan penulisannya, dengan pengajarannya, dengan ibadat peribadi dan sebagainya. Kalau nak dapat fadilat, keistimewaan para ulama ini, fa'alaihi, hendaklah orang tu bitafarqu, berfikir.
Saya selalu sebut di sini, sekurang-kurangnya kita ingat dari mana kita, di mana kita sekarang, dan ke mana kita. Fikir tentang itu, InsyaAllah kita akan dapat jawapan. Kalau belum dapat jawapan, kita cuba cari-cari, tinjau-tinjau, tanya-tanya, dampingi orang yang lebih tahu daripada kita. Dari mana kita asalnya, di mana kita sekarang, ke mana tempat tuju kita sebenarnya. Ada juga dikatakan di sini, dia kata Makhul Asy-Syami berkata, nama salah seorang yang dicatat dalam buku bacaan saya, dia kata man awa ila firashihi, fikir tu, man awa ila firashihi, barang siapa berbaring di atas tilam tidurnya, maka hendaklah ia fikir apa yang telah dilakukan, fima sana'a fi yaumihi dzalika. Apabila dia berada di pembaringan, hendaklah dia fikir apa yang telah dia buat hari ini. Sekiranya dia buat baik, maka hendaklah dia puji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut sekurang-kurangnya alhamdulillah. Kita nak tidur sekarang, duduk di atas tempat tidur, kita muhasabah apa yang kita buat hari ini. Kalau banyak benda molek, kita harap begitulah, maka pujilah Allah. Dan kalau sebaliknya, banyak benda salah, banyak dosanya, maka hendaklah kita beristighfar banyak-banyak sekurangnya. Kalau tidak, nanti kamu samalah seperti seorang peniaga yang mengeluarkan wang modalnya, tetapi tidak diambil kira tentang untung ruginya, maka jelas dia akan berdepan dengan muflis, bankrupt. Wallahu alam. Yang ketiga, saya ulang sekali lagi, barang siapa nak dapat fadilat ulama, nak jugalah telio juga kita tengok ulama ni kaya dengan kurnia Allah, dia menjadi kesayangan Allah, kekasih Allah, ya. Jadi itulah caranya kita fikir apa yang kita buat hari ini dan terus bertindak. Sekiranya banyak baiknya, bersyukurlah, memujilah Allah. Tetapi jika sebaliknya, istighfarlah, insya-Allah kita akan mendapat keampunan dari Allah. Yang keempat, seterusnya, man arada fadlal mujahid wa huwa qa'id fi baitihi, barang siapa nak dapat fadilat orang yang berjuang sedangkan dia duduk di rumah, nak dapat orang keluar perang belaka ni, kononnya ada yang mati-mati, ada yang balik dengan darah dan sebagainya, besar dosanya, mati sudah tentu syahid. Tapi kita nak tupang semangat kelebihan dia, kebajikan dia tu, ya. Ada jalannya juga, iaitu fal yujahidus syaitan. Kalau dia keluar berperang, kita hendaklah walaupun duduk di rumah, berperanglah dengan syaitan, lawanlah syaitan, ya. InsyaAllah kita balik ni, kita perang lawan dengan syaitan. Pagi esok kita dapat hadir sebagaimana petang ni juga, kalau kita sanggup perang. Itu kira-kira begitu. Yang kelima, man arada fadlas sadaqah wa huwa ajiz, barang siapa nak dapat fadilat sedekah sedangkan dia tak ada benda, tak ada duit, tak ada harta, nak dapat juga fadilat orang bersedekah banyak begitu begini, wa huwa ajiz,
sedangkan dia tidak mampu, falyu'alliman nas ma sami'a minal ilm, hendaklah dia mengajar orang yang tidak tahu apa yang dia tahu sekadarnya. InsyaAllah kita akan dapat fadilat orang yang beri sedekah. Kita sedekahlah seolah-olahnya dengan ilmu kita. 6, yang keenam, man arada fadlal hajj wa huwa ajizum falyalzamil jum'ah. Ini acap kali saya menyebut di sini, barang siapa nak dapat fadilat haji, dan sekarang saudara mara kita barangkali ramai yang sedang berjuang, menjunjung seruan panggilan ilahi mereka di tanah suci. Ya, kita pun yang belum lagi dapat sempat menunaikan hukum haji sudah tentulah berkeinginan sangat untuk menunaikan fardu haji, tetapi malamnya masih tidak diizinkan, sama ada tidak ada kemampuan atau sebab-sebab lain. Kalau begitu keadaannya, jika sekiranya nak dapat fadilat ibadat haji itu sedangkan kita tidak dapat melaksanakannya, falyalzamil jum'ah, jangan susah hatilah juga, hendaklah kamu memberi tumpuan pada hari Jumaat. Beri tumpuan pada hari Jumaat. Dalam tazkirah saya, tazkirah Jumaat tadi di sini juga saya menyeru semua jemaah yang bersama saya agar dapat hadir pada hari Jumaat yang akan datang dan seterusnya, supaya hadir lebih awal daripada biasa, insya-Allah. Ya, ini pun perlu kepada perjuangan, sebab ada di antara kita atas ghalib biasanya dia mari sepuk-sepuk dah, sepuk-sepuk orang bang dah, dan kadang-kadang tu imam naik atas mimbar dah, ada orang sok mo gitu, sok mo mari lewat. Kita kena ambil tindakan, ya, segera dengan berjuang menentang tabiat itu supaya boleh kita mari awal sikit. Apa lagi dengan kerja-kerja lain? Dia kata sini fal yalzamil jum'ah ni, tumpukan hari Jumaat dari pagi lagi. Pagi esok pun insya-Allah saya di meja ni lagi. Kalau tidak ada arah kenala, kalau boleh kita bersama lagi perjuangkan sikit, ya, beri tumpuan. Kita dengar sekali lagi, kita ikuti. Sebab berada dalam masjid, banyak orang soal saya, macam mana ustaz, nak buat guana ustaz, ilmu dah ada, tahu dah, tapi masih belum boleh buat, masih belum tak mampu nak laksanakan ustaz. Saya kata majlis, berbagai-bagai majlis tok guru, berbagai-bagai tok guru telah kita hadapi, tapi masih juga dikerumuni oleh nafsu dan syaitan, digagahi oleh nafsu dan syaitan. Saya kata penawar yang paling mujarab sekali tak ada lebih daripada duduk dalam masjid. Masjid tempat yang paling mulia. Banyak perkara yang ada dalam masjid ini tidak ada di luar masjid. Majlis juga ni, majlis ni walaupun saya bercakap ni tidak seberapa bendanya, tidak seberapa ilmunya, tapi majlis ni tetap mulia namanya. Jadi kita berada di tempat yang suci, mulia, dalam majlis yang mulia, insya-Allah terobatlah dengan izin Allah. Sebab itu kita selalu berdoa, imam-imam kita terus berdoa, Rabbana waffiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhanku, waffiqna, dorongkan kami, tolong kami, bantu kami li ta'atika, untuk mampu mentaatimu, wa atmim taqsirana, sempurnakan segala kecuaian dan kelalaian kami sebelum ini, dan terimalah persembahan ibadatku dengan murah dan kasih sayangmu ya Allah. Kira-kira begitu. Jadi yang ke-5 ni, yang ke-6 ialah barang siapa nak dapat fadilat haji,
hendaklah kita beri tumpuan pada hari Jumaat dengan berbagai-bagai aktiviti peribadatan, dengan Qurannya, dengan doanya, dengan iktikafnya, sebagainya. Sebagainya. Dan yang ketujuh, man arada fadlal abidin falyasluh bainan nas. Barang siapa nak dapat fadilat ahli ibadat, kaki ibadat, orang-orang yang rajin buat ibadat tu, kita nak tumpang. Seolah-olahnya boleh saya gambarkan di padang mahsyar, orang-orang banyak ibadat ni duduk depan, dia berjalan dalam barisan depan. Kita nak tumpang, sekurang-kurangnya ikut lek belakang dia. Bagaimana caranya? Falyasluh bainan nas, hendaklah kamu damaikan antara dua yang bersengketa, manusia yang bersengketa, bermusuh. Dan yang ke-8, man arada an yaghfira dzunuba li nafsihi wa li abawayhi fastaghfiru. Barang siapa nak dapat keampunan dosa dirinya dan dosa kedua ibu bapanya, maka hendaklah dia beristighfar, mohon keampunan secara terus menerus. Inilah pandangan setengah daripada para sahabat mengajar kepada orang yang berat nak buat, berat nak bangun malam, berat nak puasa, berat nak beramal seperti ulama, tak boleh nak pergi haji lagi, nak bersedekah tidak mampu kerana ketiadaan benda. Inilah cara peringkat awal mulanya. InsyaAllah dengan cara yang bersungguh-sungguh serta pertolongan Allah, dia akan meningkat sehingga kita berasa, dia kata halawatul ibad, hadawatut ta'ah, kita akan bertemu dengan satu rasa yang akan dikurniakan oleh Allah, iaitu kemanisan ibadat. Manis ibadat, sedap. Saya selalu buat contoh sebagaimana kita sekarang ni duduk dalam masjid ni, rasa sedap, rasa seronok, lengah tu ada, tapi rasa suka. Dan ada setengah orangnya barangkali bila masuk isyak sekali lagi baru berasa ke macam 10-15 minit. Tu terserah kepada masing-masing. Ada orang berasa galik, suka duduk dalam masjid ni, Tuhan beri begitu, kita minta Tuhan beri begitu, sebab ada caranya. Cuma saya malam ini tidak nak sebut tentang cara untuk mendapat dua kurniaan Allah. Yang pertama sekali, Allah akan kurnia dua perkara bagi orang yang berusaha ni begini. Yang pertama, dia beri qanaah. Sifat qanaah yang saya selalu sebut, qanaah ni memada, beri berasa serba cukup apa yang ada pada kita. Jadi tak gaduh, tak susah, tidak gelabah hidup kita ni, relax, senang, berasa cukup, rasa hati, bukan melakon, bukan buat-buat, hati kita berasa begitu. Itu satu kurnia. Dan apabila dia beri qanaah itu tadi, ditambah pula dengan halawatut ta'ah, dia akan rasa kemanisan ta'ah, kemanisan duduk dalam masjid, kemanisan puasa sunat. Ramadan habis dah, sekarang kita dianjurkan untuk berpuasa sunat. Minta maaf, kereta bernombor TBF 5555 sila alih kerana menghalang laluan. Maaf. Jadi begitulah kira-kiranya kita berlatih melalui pandangan para sahabat ni, sehinggalah di satu ketika dalam masa yang tidak lama kita rasa galik buat ibadat. Dan di sana ada satu kaedah lain yang dipesan. Sebagaimana saya percaya di depan saya ni dah mula dah rasa suka
suka dengar, suka beribadat. Ada mula rasa dah. Yang bimbangnya hok dak rasa tu. Sebab dia dak rasa tu, saya mohon maaf sama ada yang di luar atau yang berada di depan saya, yang dak berasa tu tak sanggup duduk dalam masjid. Salah tu. Salah di situlah yang menyebabkan dak terasa apa-apa. Mari masjid hari Jumaat lewat sokmo. Orang puasa Isnin Khamis dak pernah pun, dak terasa pun. Begitulah dengan ibadat-ibadat lain. Sekali lagi saya ulang, hadirlah ke masjid, kerana masjid tempat mulia dan kita akan dapat benda-benda yang mulia. Qala ba'dul hukama. Ini ada lagi ni. Setengah hukama, tadi sahabat, kelah-kelah dia belaka ni. Ya, dia kata idza ishtaghala an-nasu bi sittatin fashtaghilu antum bi sittatin ukhra. Saya harap benarlah yang di luar dan yang bersama saya ambil perhatian ini. Apabila manusia sibuk dengan 6 perkara, fashtaghilu antum bi sittatin ukhra, maka hendaklah kamu sibuk dengan 6 perkara lain. Tadi kalau kamu tak boleh buat 8 perkara, buatlah 8 perkara ni sementara. Okey, sementara rasa seronok, rasa suka. Di sini apabila manusia sibuk dengan 6 perkara, atau kita buat mari kita sendiri, apabila aku atau kamu sibuk dengan 6 perkara, mulai hari ini sibukkanlah dirimu dengan 6 perkara lain. Tengok, kita buat dah 6 perkara ni, kita pun berasa sibuk, kan buat kan begitu kan begini. Tapi mulai hari ni buat 6 perkara lain. Saya seronok ni dia punya uslub bahasa Arab ni. Idza staghalan nasu bi sittatin fastaghilu antum bi sittatin ukhra. Apabila manusia sibuk dengan 6 perkara, kamu hendaklah sibuk dengan 6 perkara lain. Yang pertama, idza staghalan nasu bi kasratil a'mal fashtaghilu antum bi husnil a'mal. Kepada jemaah yang selalu mengikuti kuliah saya, sering terdengar kenyataan ini. Sebab saya selalu ulang-ulangkan kepada diri saya dan kepada jemaah supaya lekat di hati untuk kita fikir, proses, terus bertindak demi kecemerlangan di masa depan kita, dunia dan akhirat. 1. Idza ishtaghalan nasu bi kasratil a'mal fashtaghilu antum bi husnil a'mal. Ini pesan cendekiawan agama kita. Pesan benar-benar harap apabila kamu sibuk dengan banyaknya kerja amal, di bahasa kita ni banyak. Zuhur tadi mari masjid, ni maghrib mari masjid, tunggu isyak pula, besok subuh lagi, kan puasa lagi, kan nak baca Quran lagi, esok orang minta sedekah lagi. Sekali-sekala berasa banyaknya ibadat tu. Semayang pula berbagai-bagai, ada rawatibnya, ada ba'diyahnya, ada qabliyahnya, ada duhanya, ada tahajudnya. Hai, rasa sekali-sekali bilang banyak gak berasa. Okey, kalau awak terasa banyak, fashtaghilu antum bihusnil a'mal. Mulai hari ni awak pastikan yang kamu buat tu molek betul. Jangan duk bilang banyak tapi tak kena. Minta maaf, saya minta maaf. Saya ingin menarik perhatian jemaah. Saya sendiri pun banyak temu, tengok, lihat. Kita semayang pun tak berapa molek lagi. Setengah-setengah orang semayang pun tak berapa molek lagi dari segi zahirnya. Apalagi semayang berimam. Tentang syarat-syarat mengikut imam, banyak yang longgar nampaknya, banyak yang tak kena nampaknya. Belum lagi melihat kepada bagaimana batinnya, hatinya. Jadi sekarang dia kata, jika kamu terasa kamu
berasa banyak buat benda molek, tapi ingat, mulai hari ni pastikan yang kita buat itu betul, kena sah, insya-Allah akan diterima. Jangan berpuas hati dengan aku buat dah, ya. Kita tengok semula betul dak, kena dak, kita ambil dari mana, dari tok guru mana, dalam buku mana, di kelas mana. Begitu baru tahqiq, baru kemah kejak ilmu kita. Kita tak boleh tiru-tiru dalam ibadat, tiru-tiru ikut-ikut orang, tak boleh. Kita mesti mengambil secara tahqiq, secara kejak, kemah, gitu, satu. Jadi apa-apa yang kita buat, sama ada baca Quran, berdoa, mestilah kena. Doa kita yang kita duk baca kadang-kadang 5 kali sehari, betul tak tu? Yang kita duk baca tu betul ke tak? Yang kita baca Arab, kadang doa tu sah, hadisnya sahih, datangnya daripada Nabi, kita pun baca, bertuah kita belajar dan kita tahu. Tapi malangnya 40 tahun kita baca, salah sokmo. Sebab kita dah ambil pengesahan dari orang yang lebih tahu. Pada saya cadangkan kepada semua, kalau kita beli buku, kita baca dan kita hafal dan kita amal, moleknya kita ambil keasahan, ambil pengesahan daripada orang yang lebih tahu sikit pada kita. Benda-benda baca ni nak juga perdengarkan kepada orang lain. Kita baca buku, maka kita pun berasa betul, tak kena. Kita ambil buku, kita baca, kita hafal, kemudian buat persembahan. Dengar saya baca sekali, betul ke tak? Sebab itu saya suka sangat sampai dah masa kita damping diri kita dengan tok-tok iman kita. Dampinglah diri kita dengan tok-tok iman kita, buat rojok benda-benda harian ni yang untuk kita selesaikan masalah harian kita. Jumpa dia. Sebab tu saya kecil hati sangat dalam majlis lain. Ada di antara kita siapa berbulan-bulan tak pernah bersalam dengan Tok Imam, tak pernah jumpa dengan Tok Imam. Kasar tu, ada salahnya tu, kurang-kurangnya adalah sekali-sekala 2-3 minggu salam, atau bertemu sama seorang, buat, bercakap, bincang hal-hal peribadi. Kalau nak tengok lagi, Rasulullah bersabda, barang siapa ziarah orang alim, macam kali saya ulang ni, seolah-olah dia ziarah aku. Barang siapa bersalaman dengan orang alim, seolah-olah dia bersalam dengan aku. Barang siapa duduk dalam majlis orang alim, seolah-olah dia duduk dalam majlis aku. Barang siapa duduk dalam majlis aku ajak dia duduk bersama aku dalam syurga. Begitu sekali. Okey, saya nak pergi perkara yang kedua. Perkara yang kedua, idza ishtaghalan nasu bil fadail fashtaghilu antum bi itmamil faraid. Apabila manusia sibuk dengan kerja-kerja sampingan, fadail ini kerja-kerja sunat, sampingan saya panggil, kerja-kerja sunat, fashtaghilu antum, kita, kamu, aku dan kamu mulai hari ini mesti sibuk dengan bagaimana nak menyempurnakan yang fardu. Jangan duk gaduh sangat yang sunat. Kita pastikan yang semua fardu telah dilaksanakan dengan sempurna dan baik. Kegairahan kita melakukan ibadat sunat menyebabkan kita masih tertanggung, masih tidak mendapat kerenganan, tidak mendapat restu dari Allah Subhanahu wa taala, sama ada di alam barzakh atau seterusnya. Yang ketiga, idza ishtaghala an-nasu bi islahil alaniyah, apabila manusia sibuk dengan buat molek, senang saya terjemah ni, buat molek ketika
terang ketika orang tengok senang. Kita buat molek ketika orang tengok, ketika orang ramai. Senang saya cakap, kita baca Quran pun molek kerana orang dengar. Kita semayang pun molek nampak kerana orang ramai, orang tengok. Jadi kadang-kadang ramai orang dia bergerak beribadat molek ketika orang ramai dan rajin ketika orang ramai, tapi tak molek dan malah ketika sendirian. Dia kata sini, fastaghilu antum bi islahis sir, mulai hari ini perbaikilah ibadat kamu, kerja amal kamu semasa keseorangan. Maknanya kalau tengah ramai kita sanggup buat molek, sanggup buat dengan sempurna, berusaha supaya ketika seorang pun kita juga. Ya, sebab itulah saya cadangkan, ya, kita kena sikit bangun tengah malam sikit. Bangun tengah malam tu banyak benda kita akan boleh benda sebenarnya. Bangun sikit, sebab mereka-mereka yang berjaya pun memang sikit tidur. Ya, panjang cerita ni. Saya nak teruskan kepada seterusnya. Tuan-tuan jemaah, harap-harap dalam banyak-banyak saya bilang ni ada sedua tak boleh. Jangan balik sikit lagi dah ingat bersem no. Balik sikit lagi tak boleh nak royak bersem no. Jangan sampai begitu. Ni banyak saya bercakap ni ada sedua. Boleh mendapa antara maghrib dengan isyak mun pergi sejid putih. Walaupun untuk guru mengajar benda rendah tak apa. Ceroyak kamba. Akutnya dakwa di isteri rumah. Kalau kata aku dah tahu reti belaka royak dah ingat dah anda nak ayam yang gitu boleh ni. Saya nak dakwa ni. Saya ni lelah juga ni. Nak upah supaya para jemaah yang dengar saya ni masuk dalam sera jelira, ingat, faham proses tadabbur, diri, pimpin diri. InsyaAllah kita berjalan di landasan betul. Yang keempat, idza ishtaghalan nasu bi'uyubin nas fashtaghilu antum bi'uyubi anfusikum. Comel sungguh kata-kata ini. Apabila manusia sibuk duk nampak, duk tengok, duk ita, duk nak cacak orang lain. Habis dah bahasa saya tu. Budak tadika pun boleh faham, profesor pun boleh faham. Ita nak cari, duk tengok. Apabila manusia suka sangat ita, nak cari, mencari uyubun nas, cacak orang lain. Kadang-kadang kita tu imam naik tatu, kita ita cacak dia. Kohodoh lah, baju dia sengit lah, cari je cacak. Tok imam bismillah pun duk komplain lagi. Macam-macam sekali cacak orang. Dia kata apabila manusia suka sangat duk cari cacak orang lain, lemah orang lain, duk kena orang lain, maka mulai hari ni carilah cacak sendiri. Mendapa hak kita lemah, mendapa hak kita tak kena, mendapa hak kita tak sempurna. Cari siasat sendiri, kerana kita amat mengetahui tentang diri kita. Yang keempat, yang kelima, idza ishtaghalan nasu bi'imaratid dunya fashtaghilu antum bi'imaratil akhirah. Apabila manusia sibuk tentang bagaimana nak hidup bahagia di dunia, mulai hari ini kamu kena fikir sama bagaimana nak hidup bahagia di akhirat. Oleh kerana lampu merah saya terpaksa cepat sikit. Dan yang keenam dan terakhir, idza ishtaghalan nasu bi talabi ridal makhluqin fashtaghilu antum bi talabi ridallah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya manusia sibuk mencari sanjungan manusia, cari sangat, nak sangat dihormati, disanjung, mulai hari ini carilah sanjungan redha Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha
wa astaghfirullahal azim. Mudah-mudahan pertemuan ini dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.